على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillah, kita dalam surah yang baru, iaitu surah Gajah. Al-Fil, boleh? Al-Fil ni adalah seekor gajah. Boleh, kalau banyak dia panggil Afyal. Kalau satu gajah fil, kalau banyak gajah Afyal. Untuk dia, kalau jamak dia Afyal. Macam Aflam. Filem Aflam. Fil Afyal. Boleh? Afyal. Tu jamak apa tu Ustaz? Apa jamak taksir? Taksir. Jamak taksir ni dia tak ada pattern lah. Baik, bermulalah kisah gajah ni daripada kisah susulan daripada kisah Ashabul Ukhdud. Dia dalam wasama izatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ada tak? Pernah dengar? Ada. Nah. Jadi dalam surah Al-Buruj tu ada kisah mengenai Ashabul Ukhdud ataupun ahli parit. Ahli parit ni yang raja dia gali parit, lepas tu dia umban semua yang beriman kepada Allah lah. Yang masa tu adalah agama Nabi Isa lah, orang panggil Nasrani masa tu. Yang betul lah Yahudi, yang bunuh dia tu Yahudi masa zaman tu lah. Jadi berlaku Ashabul Ukhdud tu di Yaman. Maka bila Ashabul Ukhdud tu orang Yahudi membunuh rakyat dia yang beriman, yang waktu tu adalah agama Nasrani. Dalam Ashabul Ukhdud tu ada seorang yang terselamat. Tu yang wasyahidin wa mashhud. Menyaksikan. Dia tengoklah benda tu. Jadi disebabkan itu maka macam mana nak kuatkan apa dia? Baik. Disebabkan itu maka dia mintalah tolong untuk bantu agama Nasrani itu daripada Raja Habsyi, iaitu bernama Nagus ataupun Negus orang panggil itulah. Jadi bila datang daripada Afrika ataupun Habsyi ni, maka Habsyi ni beragama Nasrani. Maka masa tu yang gajah datang. Gajah tu asal bukan daripada Yaman pun. Gajah tu daripada Afrika. Maknanya ni gajah Afrika ni. Macam sampai ke macam tak sampai? Sampai. Baik, jadi Najasyi ni ataupun Negus ni menanamkan wakilnya ke Arab Selatan yang bernama Abraha, yang mana kita tahu kerajaan Habsyi adalah pemeluk agama Kristian Nasrani ni lah. Untuk menunjukkan jasanya, maka Abraha pun membina satu gereja yang diberi nama Kulais. Nama dia Kulais, nama gereja tu. Kemudian dibuat gereja itu sangat indah sehingga tidak ada yang setara dengan dia zaman tu. Jadi disebabkan tak ada setara yang macam tu dan dia memang berniat untuk mengalihkan orang yang pergi haji ke Mekah.
Jadi dia tak nak orang pergi Mekah, dia buat satu istana lah, gereja yang cantik. Tak dengar. Jadi tak dengar? Dengar ke tak dengar suara? Dengar, dengar. Dia putus-putus sikit. Jap. Okey, sekarang ni saya ceritalah dulu ni background cerita dia lah. Maka dibuatkan tadi gereja bernama Qulais tadi tu. Lepas dah buat gereja, memang niat dia nak alihkan orang yang pergi haji, pergi ziarah Kaabah lah. Tapi disebabkan berlakunya niat dia macam tu, maka orang Arab yang selama ini berhaji ke Mekah, maka aku ingin palingkan hajinya ke gereja tuanku ini, iaitu Raja Negus tadi itulah, Habsyi tadi tu. Sampailah ke telinga benda ni, ke telinga bangsa Arab. Sehingga mereka gelisah, maka bangkitlah seorang pemuka Arab kerana tempat mereka berhaji akan dialihkan dengan kekerasan. Semua ni ada ditulis dekat dalam Ibnu Hisham punya sirah. Maka dalam ni Ibnu Hisham mengatakan orang itu adalah daripada kabilah Bani Faqim bin Adi. Nama seorang lelaki itulah daripada kabilah Faqim bin Adi. Maka pergilah dia bersembunyi ke gereja itu, dan di tengah-tengah gereja itu maka dia buang air besar kat tengah-tengah yang cantik. Setelah itu dia pulang ke negeri dia pula, patah balik pergi ke Arab. Berita ini sampai kepada Abraha. Lalu Abraha kata, siapakah yang membuat pekerjaan kotor ini? Ada yang menjawab, yang membuat kotor ini adalah orang yang membela rumah yang mereka hormati itu, tempat yang mereka akan melakukan haji setiap tahun. Haji ini maknanya ziarah lah. Dia orang akan singgah kat situ. Maka lalu marahlah si Abraha ni dan berangkat ke Mekah untuk meruntuhkan rumah Allah itu. Boleh? Dikirimnya seorang utusan daripada kepada Bani Kinanah mengajak mereka mempelopori naik haji ke gerejanya yang akan didirikannya itu, tetapi sesampai utusan itu ke Bani Kinanah, dia pun mati dibunuh orang. Maka tak sampailah utusan tu, kena bunuh pula utusan daripada Abraha tu. Nah, lagi bertambahlah murka dan sakitnya hati Abraha itu, maka disuruhnya tentera Habsyi bersiap. Nah, gajah-gajah datang. Setelah siap, mereka pun berangkat menuju Mekah. Dia sendiri membawa seekor gajah yang diberi nama Mahmud ataupun Memot. Yang kita buat loan beli perabot tu lah, kod Memot. Iaitu gajah besar ni lah. Boleh? Setelah tersiarnya berita tentera di bawah pimpinan Abraha telah keluar hendak pergi meruntuhkan Kaabah, sangatlah mereka terkejut dan seluruh kabilah Arab itu merasakan bahawa mempertahankan Kaabah adalah satu kewajipan bagi mereka. Salah seorang pemuka Arab ataupun pemuda daripada Arab Yaman bernama Zunafar. Zunafar ni dia menyampaikan seruan kepada kaumnya dan Arab tentang supaya bersiap menangkis menghadang serbuan ini. Maka dia ajaknya, Zunafar ni ajak pula orang kampung dia mempertahankan Baitullahil Haram. Banyaklah orang datang menggabungkan diri kepada Zunafar melawan Abraha. Tetapi kerana kekuatan yang tidak seimbang, maka tertawanlah Zunafar. Tapi tak kala hendak membunuh tawanan itu, berdatang sembahlah dia. Lalu dia kata apa? Janganlah Tuan bunuh saya. Barangkali ada faedahnya bagi Tuan untuk membiarkan saya hidup. Kerana permohonan itu tidaklah jadi Zunafar itu dibunuh. Dan tetaplah Zunafar diikat. Abraha memang seorang yang suka memaafkan. Yang ni dalam sirah lah tertulis. Boleh? Nama sebenarnya Abraha Al-Ashram. Dia ada sumpit sikit.
sebab bergaduh dengan member dia lah. Lalu meneruskan perjalanan sesampai di negeri bernama Khatam. Tampil pula seorang pemimpin Arab bernama Nufail bin Habib daripada kabilah yang lain yang mengikutinya. Mereka pun berperang melawan Abrahah lagi. Tetapi Nufail pun kalah dan tertawan pula. Ketika hendak dibunuh, maka datang pula, tak usahlah bunuh saya, bebaskan saya supaya saya menjadi penunjuk jalan kepada negeri-negeri Arab ini. Maka dua kabilah yang terkumpul tu, Syahran dan Nahis adalah turut perintah Tuan. Permintaan itu dikabulkan oleh Abrahah dan tetaplah berjalan di samping Abrahah menjadi penunjuk jalan. Jadi ada dua orang tadi tu, seorang bernama Nufail dan seorang bernama Dzunafar. Jadi permintaannya itu dikabulkan sampailah tentera itu ke Taif. Taif nama tempat yang kita kenal lah selalunya. Sampai di Taif, seorang pemuda Thaqif bernama Mas'ud bin Muttalib. Mu'attib bersama beberapa orang pemuda yang lain datang menyongsong kedatangan Abrahah lalu menyatakan ketundukan. Dia berkata, wahai raja, kami ini adalah hamba sahaya dan kami tunduk takluk ikut perintah. Tidak ada yang kami bermaksud melawan Tuan. Di negeri ini memang ada pula sebuah rumah yang kami puja dan muliakan. Yang dimaksudkan ialah berhala yang bernama Al-Latta. Namun kami percaya bukanlah berhala kami ini yang Tuan maksudkan untuk diruntuhkan. Yang Tuan maksudkan tentulah Kaabah. Kaabah jadi attack lah. Kami sedia menjadi penunjuk jalan, iaitu seorang lagi yang bernama Abu Raghal. Boleh? Lantaran itu Abrahah pun melanjutkan perjalanan dengan Abu Raghal itu sebagai penunjuk jalan. Abu Raghal pula. Tadi Nufail, Dzunafar, Nufail, Abu Raghal pula. Ini semua masuk dalam sirah. Bolehlah catat nama-nama itu sikit-sikit untuk ambil tahu. Istirahat sampailah dia bawa sampai ke Mughammis, satu tempat yang sudah dekat dengan Mekah dalam perjalanan daripada Taif. Sesampai mereka berhenti di Mughammis itu, tiba-tiba mati pula Abu Raghal itu. Maka kubur Abu Raghal itu ditandakan oleh orang Arab, maka setiap orang Arab yang lalu lintas di situ akan melempari pula batu sebab pengkhianat. Ini geng-geng yang mengkhianati. Setelah Abrahah berhenti dengan tenteranya di Mughammis, diutuskanlah seorang bangsa Habsyi ke negeri Mekah. Nama utusan Aswad bin Maqfud. Boleh? Dia pergi dengan naik kuda. Setelah dia sampai di wilayah Mekah, dirampasnya pula harta benda. Dah lah dia datang, kemudian dia rampas pula harta benda orang Mekah. Boleh? Termasuklah 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib. Boleh? Abdul Muttalib bin Hashim, atuk Rasulullah. Yang ketika itu menjadi orang yang diutamalah dan diseganilah di kalangan orang Arab Quraisy. Melihat perbuatan dan rampasan yang dilakukan oleh tentera Abrahah yang bernama Aswad itu, maka naik darahlah orang Quraisy, orang Kinanah dan bani-bani yang lain yang semuanya hidup di sekeliling Mekah. Sehingga mereka pun menyatakan bersiap hendak berperang melawan Abrahah. Tetapi setelah mesyuarat, mereka mendapat kesimpulan bahawa tak mampu untuk nak lawan dengan tentera Abrahah tersebut. Lalu Abrahah mengirim lagi pengutusannya di bawah pimpinan Hunatah ke Mekah hendak mencari hubungan dengan pemuka-pemuka Arab dan ketua-ketuanya. Lalu utusan itu menyampaikan pesan Abrahah, kami datang kemari bukanlah hendak memerangi kalian. Kedatangan kami hanya hendak menghancurkan rumah ini. Kalau kalian tidak mencuba lawan, selamatlah nyawa dan darah. Jadi Abrahah cakap begitu.
Kalau tak nak, kita orang datang nak robohkan je. Bukan nak bunuh orang lah. Dia kata itu. Jadi, jangan lawan lah kalau nak selamat. Kalau memang penduduk Mekah tidak hendak melawan, suruhlah salah seorang ketua Mekah datang menghadap kami ke Mughammis ini. Jadi datanglah tadi Ibn Athah tu ke Mekah menyampaikan titah raja yang tegas setelah orang yang ditemuinya menyatakan bahawa pemimpin dan ketua mereka ialah Abdul Muttalib datang. Boleh? Lalu demi Allah tidaklah kami bermaksud hendak berperang. Cakap itulah sampailah Abdul Muttalib datang pergi bersama Hunafah menghadap raja. Disebabkan Abdul Muttalib ni orang dia memang handsome sikit. Atuk Rasulullah ni memang elok sikit Roman. Maka ada dalam riwayat mengatakan sampai Abraha bila tengok Abdul Muttalib tu dia bangun daripada tempat duduk dia. Padahal dia raja, maka dia tengok dia segan sikit lah dengan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib kata, aku datang sini tak nak bincang apa, aku cuma nak unta aku boleh. Jadi daripada dia segan dengan Abdul Muttalib tu, terus dia jadi macam tu ya. Orang nak berperang ni dia sibuk dengan unta dia macam tu. Jadi macam tu ya. Maka Abdul Muttalib kata adalah, kalau dalam sirah ni dia kata Abdul Muttalib adalah seorang yang rupawan, berwajah menarik dan berwibawa, besar dan dada bidang lah. Baru saja dia masuk, ada sesuatu yang memaksa Abraha berdiri menghormatinya. Menjemputnya ke pintu kemah dan berburaklah. Tapi setelah raja menjawab perantaraan penterjemah, katakanlah kepadanya, mulai dia masuk, aku terpesona melihat sikap dan rupanya yang menunjukkan bahawa dia orang besar daripada kaumnya. Tetapi kini dia menyatakan mengenai 200 ekor unta yang dirampas oleh orang-orangku dan tidak membicarakan sekali pun tentang Mekah, maka tentang Kaabah. Abdul Muttalib kata apa? Aku datang kemari menguruskan unta itu kerana yang mempunyai unta itu ialah aku sendiri. Adapun soal rumah ini memang sengaja aku tidak bicarakan sebab rumah itu yang mempunyainya ialah Allah. Itu adalah urusan Allah. Dengan sombong Abraham menjawab, Allah itu sendiri tidak akan dapat menghambat maksudku, tak dapat melarang. Maka Abdul Muttalib jawab, okey, terserah kepada Tuan. Aku datang kemari hanya menguruskan untaku. Unta yang 200 ekor tu pun dikembalikan kepada Abraham. Maka Abdul Muttalib pun baliklah ke Mekah, memberitahu penduduk Mekah pertemuannya dengan Abraham, lalu menasihati penduduk Mekah supaya meninggalkan Mekah sekejap untuk mengelakkan terpijak oleh tentera Abraham. Boleh? Maka masa tu orang mula buat syair-syair menunjukkan gajah tu nak serang. Jadi daripada mana yang tahu sirah ni? Daripada syair-syair Arab yang lama. Boleh? Di antaranya Abdul Muttalib sendiri yang membacakan syair. Dia duduk dekat pintu Kaabah tu, dia kata, Ya Rabbi la arju lahum siwaka, Ya Rabbi famna' minhum himaka, Inna aduwal baiti man adaka, Innahum lan yakharu waka. Macam itulah. Wahai Tuhanku, tidak ada yang aku harapkan melainkan Engkau.